Okey, tak apalah, kita start dulu. Pasal live ni ada recording. Sahabat-sahabat yang ada masa, ada keluangan, boleh tengok balik lah. Isu pertama yang kita nak bincang hari ni, kita nak sembang hari ni, berkenaan dengan isu individu yang kita selama ni kita berjuang, kita menuntut keadilan, tapi individu ini telah filekan tuntutan saman kepada saya sendiri dan kepada sahabat saya, Tok Singa, atas tuntutan dia menuntut kerana kami ni memfitnah, mengeluarkan perkataan-perkataan fitnah, mencaci, mengeji, menjatuh dengan niat menjatuhkan dia sehingga mendatangkan satu kerugian pada dia. Sebab tu dia hantar writ saman kepada kami, saya dan Tok Singa setakat hari ni lah. Dan kita dengar berita-berita pun banyak sebenarnya dia nak saman orang, tapi tak apalah, itu terpulang kepada dia. Dia nak saman siapa pun terpulang, tak ada masalah. Jadi isunya writ saman secara rasmi diterima oleh sahabat saya Tok Singa 2 hari 3 hari lepas. Saya sebenarnya dah terima awal writ saman, tetapi ada proses, katanya ada proses pindaan daripada beliau, so dia ambil tempoh untuk buat pembinaan lah. Tapi file writ saman saya filekan di Mahkamah Tinggi Kuantan dengan nombor file semua dah lengkap. Cuma saya nak tunggu writ saman tuntutan, dia nak buat tuntutan ke atas saya atas tuntutan apa. Dengan Tok Singa semua dia dah comparekan dalam satu writ. So dah ada list yang dia buat tuntutan, mengatakan yang Tok Singa ada fitnah atau mengeluarkan kenyataan sehingga dia mengalami kerugian. Itu setakat hari ni yang kita dapat. Tapi pada saya, sesiapa pun untuk membuat tuntutan saman tak ada masalah. Dan dengan tuntutan yang dia buat oleh individu ini adalah jelas bahawa negara kita adalah negara demokrasi yang tidak menindas mana-mana kaum, mana-mana bangsa pun. Kalau kita tengok daripada segi track record dia, tetapi masih negara kita masih menerima ataupun memberi ruang kepada dia untuk buat tuntutan. Yang tu jelas, itu satu bukti penguatkuasaan undang-undang kita, negara kita cukup terbaik. Kerana ada ruang, ada tempat dia boleh buat tuntutan, ada tempat yang boleh submit dia punya tuntutan, dan ada ruang untuk dia melantik lawyer, melantik peguam. Ini adalah jelas, sangat-sangat jelas, sangat-sangat saya rasa berbangga kita di Malaysia ni. Jadi kepada ada lagi segelintir rakyat Malaysia ataupun warga asing yang bercerita buruk pasal negara kita, inilah buktinya. Negara kita adalah satu negara yang bebas bersuara, bebas untuk melakukan apa saja mengikut undang-undang. Jadi negara kita adalah negara yang terbaik, negara yang berpaksi kepada undang-undang, memberi ruang kepada siapa pun untuk membela diri dan sebagainya. Tetapi setiap pembelaan, tuntutan akan dibicarakan di mahkamah kelak. Cumanya pada pendapat saya, ini pendapat saya sendirilah, rasanya macam tidak adil lah. Kerana satu-satu tuntutan tu dibuat, kalau kita baca tengok daripada writ saman dia, tuntutan tu dibuat di atas video-video yang kita keluarkan. Maksudnya sebelum-sebelum ni kita ada buat live, kita ada buat penjelasan, kita ada bercerita tentang individu-individu ini. Itu memang benda yang sedia ada, dan kita berani berhadapan kerana kita yang mengeluarkan pandangan, kita yang mengeluarkan kenyataan, kita yang bercakap secara live, secara siaran langsung, dan kita bertanggungjawab di atas setiap apa yang kita cakap. Cumanya bila nak dikomparekan dengan orang yang buat tuntutan ni, dia memadam semua video-video dia, live dia memadam. Ini adalah satu permulaan ketidakadilan pada
saya dan Tok Singa. Sebab dia mengambil setiap apa perkataan-perkataan daripada live-live yang kami buat. Tetapi dalam waktu yang sama, dia memadam semua sekali live-live bulan-bulan yang lepas, tahun-tahun yang lepas, dia padam semua sekali. Dan dia buat satu tuntutan. Ini adalah satu orang kata permulaan yang nampak ketidakadilan. Tapi tak apalah, benda perkara ni kita akan bawa ke peringkat mahkamah, insyaAllah. Dan kita bersetuju. Dan seperti mana sebelum ni pun, cadangan saya memang saya nak mengharapkan dia membawa kes ni ke mahkamah, supaya kita dapat sama-sama dapat mencari keadilan, sama-sama untuk mencari kebenaran. Cuma apa yang saya beritahu tadi, perkara ni umpama macam satu ketidakadilan bagi kami. Sebab mana video-video yang live-live yang kami buat, sebaik-baiknya di-compare dengan live dengan apa video-video yang dia buat. Tapi saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada YouTuber kita yang mana dah record video sebelum ni. Tak susah untuk kami cari balik video-video maklumat berkenaan dengan individu ni. Walaupun dia telah memadam keseluruhan video-video dia, live-live dia, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan dia daripada FB live dia sebelum ni. Tetapi YouTuber kita sempat merakam, sempat record dan sempat menyimpan di dalam channel YouTube. Jadi kita berterima kasih kepada YouTuber kita. Sekurang-kurangnya kita mudah untuk mencari maklumat, untuk mencari poin-poin penting. Kenapa awalan kita bercakap soal dia? Ini sikit sebanyak menjadi satu poin bagi kita. Sebab permulaan kita tidak pernah mengganggu dia, kita tak pernah mengganggu gugat dia, dan kita tak pernah mengenali dia. Dia mengeksploitasikan diri dia dan menyentuh apa yang kita rasa kecewa dan tidak puas hati bila dia menyentuh mana-mana satu-satu perkara ataupun satu-satu bahagian bukan daripada hak dia. Jadi itu yang kita cuba perjuangkan dan kita cuba untuk mendapatkan penjelasan pada dia. Live-live saya sebelum ni, kalau sahabat-sahabat boleh tengok, boleh tarik balik, boleh tengok di YouTube awal kronologi kes berkenaan kes ni. Kita tampil menjawab dan kita tampil mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan kepada dia. Sebab dia adalah seorang individu yang missing identity. Maksudnya individu yang kita tak tahu ujung pangkal dia daripada mana. Sebab banyak video-video dia yang mana perkataan-perkataan, perbuatan yang dikeluarkan nampak semacam tidak moral dan bukan daripada jati diri negara kita. Jadi yang tu kita persoalkan, kita mohon dia buat penjelasan. Tapi kita tak sangka lah, dengan pertanyaan, dengan permohonan penjelasan kita yang kita buat kepada dia, dia mengambil satu tindakan drastik dengan menggunakan undang-undang untuk menyaman sahabat saya Tok Singa dan saya sendiri. Yang tu tak ada masalah lah, sebab segala rekod-rekod kita pun kita dah sedia ada dan sedia maklum. Dan kepada individu terbabit, saya berharap kamu dah buat, jadi kamu sedia maklum tentang apa-apa risiko selepas ini. Sebab kita hanya mohon dia minta penjelasan, kita mohon dia turunkan ego dia, mengakui kesilapan, perbetulkan kesilapan, jalanilah hidup kamu dengan baik di negara kita yang sedia banyak nikmat dan kesyukuran yang kamu dapat. Itu sepatutnya kamu ni bersyukur banyak Allah, bersyukur banyak. Kerana kalau nak ikut potensi ekonomi kamu daripada segi apa yang ada hari ini, kamu ni cukup-cukup bertuah, memiliki satu keluarga yang bahagia, memiliki ekonomi yang kukuh, mampu untuk mengambil program-program yang hebat. Itu
nikmat yang kamu terima. Tetapi dengan nikmat yang kamu terima tu, kamu gunakan untuk melindungi ego kamu, itu saya rasa tidak bersesuaian, dan kamu harus berfikir panjang. Tapi apapun kamu dah buat, kamu dah faizkan wujud zaman. Jadi apapun kita akan menghadapi. Jadi kepada sahabat-sahabat, khususnya di follower saya yang mana dah mengikuti saya sejak sekian lama tak lama lah, sebab kita baru sebelum ni NGO yang mana saya membawa satu NGO pada NGO Pertubuhan Masyarakat Lancar Raub. Kita sebelum ni kita buat kerja-kerja kebajikan, kita buat kerja-kerja aduan di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri saja. Tetapi bila mana mengikut daripada skop dan perlembagaan NGO kita berkenaan dengan masyarakat, keharmonian dan sebagainya, kita bersuara untuk rakyat Malaysia. Dan saya sendiri pun di awal kemunculan saya membawa satu nama NGO, bersuara di atas NGO untuk kepentingan masyarakat. Itu adalah jelas. Jadi sahabat-sahabat, saya minta kepada semua sahabat-sahabat kita, mohon kita bersatu, berjuang bersama-sama saya dan bersama-sama Tok Singa. Jadi Tok Singa pun alhamdulillah, Tok Singa pun dah dapat seorang dah melantik seorang lawyer untuk mewakili beliau. Dan kita sedia sendiri maklum, kita ni sebagai warga negara golongan marhain macam kita, macam Tok Singa sebagai seorang perawat Islam saja sepenuh masa, dan saya sendiri pun sebagai anak Felda, berkenaan dengan pengurusan kes tambah pula di Mahkamah Tinggi adalah memerlukan satu kos yang tinggi. Tapi walaupun kita rasa beban itu berat bagi individu seperti saya dan Tok Singa, tapi insya-Allah di atas sokongan dan sahabat-sahabat semua, yang mana saya dah baca daripada page Tok Singa sendiri dan di page saya sendiri, ramai sahabat-sahabat kita membantu. Membantu bukan kerana bersimpati ataupun, tetapi membantu di atas nama jati diri, di atas nama agama, bangsa dan tanah air kita. Dan sahabat-sahabat, rakan-rakan saya, follower daripada page Tok Singa dan Utusan Rimba sendiri sedia maklum bahawa kami bergerak, kami bersuara, kami melakukan sesuatu di atas kepentingan masyarakat, di atas kepentingan umum. Seperti mana yang sebelum-sebelum ni saya bagi tahu, kalau bukan kata kita yang memperjuangkan tentang kedudukan rakyat marhain kita, kedudukan keselamatan, keamanan kita, siapa lagi yang berjuang? Kami ni bukannya orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang mewah, orang-orang yang ada perhubungan yang luas. Kami ni hanya sama seperti sahabat-sahabat semua. Kami adalah seorang kelompok marhain yang berada di dalam kelompok aduan masyarakat. Sama aja. Macam mana masyarakat pergi buat aduan lambat, aduan kena kerana birokrasi apa semua, sama. Kami adalah satu golongan yang berada di dalam masyarakat marhain. Jadi untuk perjalanan kes ni bukannya mudah. Kes ni dia mengambil satu masa yang panjang. Begitu juga dengan kos, mungkin perlukan kos yang tinggi. Jadi insya-Allah saya sudah berbincang dengan sahabat saya Tok Singa. Jika ada keperluan, kami akan buka satu tabung untuk proses undang-undang dijalankan di mahkamah, untuk proses kami memperjuangkan, membela diri dan sebagainya demi untuk bangsa kami sendiri, especially kita orang Melayu. Jadi perkara-perkara ni adalah prinsip untuk kami memertabatkan bangsa kami, kedudukan kami di atas tanah air kami. Jadi pada saya bukanlah berjuang untuk individu. Seperti mana juga sahabat saya Tok Singa, kita berjuang bukan di atas nama individu, bukan untuk mencari populariti, bukan untuk mencari sebarang keuntungan, tetapi prinsip dan perjuangan kami adalah jelas, adalah untuk memertabatkan
bangsa, agama dan negara sendiri. Bukan saja mempertabatkan Melayu walaupun kami ni Melayu, tetapi bangsa-bangsa lain kami tetap menghormati sebagaimana mereka adalah warga negara yang sah di atas tanah air kita. Jadi mereka ini adalah seperti keluarga kita. Walaupun ada kala kita bercakap soal Melayu, kita bercakap soal kepentingan Melayu, tetapi kita tidak pernah lupa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sekian lama sudah hidup bersama kita, baik India, Cina, lain-lain kaum dan sebagainya. Tetapi apa yang jadi masalah kepada kita, kita tak mau ada satu bangsa yang duduk di dalam negara kita yang identitinya missing, yang kita tak tahu ujung pangkai dia, kita tak tahu asal perjalanan dia. Dah pula telah melakukan beberapa rekod kesalahan jenayah lampau, berada di dalam negara kita, berada di dalam masyarakat kita, diangkat sebagai pemimpin, diangkat sebagai orang yang memberi idea, dan itu yang kita tak mahu. Jadi berkenaan dengan isu tu, saya tak mahu mengulas panjang sebab perkara ini telah dibawa seperti mana Tok Singa pun dia tak mahu nak mengulas panjang sebab ini sudah difailkan ke mahkamah. Jadi apa-apa pun kita akan menunggu tarikh untuk kita hadir ke mahkamah, dan kita akan hadir, kita akan terus lawan, kita akan terus membela, bukan sekadar membela diri tetapi membela diri masyarakat dan kedudukan kita, khususnya anak-anak Malaysia, insya-Allah. Berkenaan dengan tabung, insya-Allah saya dengan Tok Singa akan umumkan sikit masa lagi setelah perbincangan kami akan buat perbincangan dan akan meletakkan satu noktah yang mana kedua-dua bersetuju, dan kita akan buka satu tabung bantuan khususnya untuk Tok Singa lah, yang kes dia sudah rasmi difailkan. Saya pun dah rasmi dah sebenarnya, dah ada file dah di Mahkamah Tinggi Kuantan. Cumanya writ saman tu belum sampai secara rasmi di tangan saya. Macam Tok Singa dia dah sampai dah, writ saman dia dah sampai dah. Tapi seperti mana yang saya cakap tadi, hari ini undang-undang adalah jelas, keadilan tu adalah jelas, baik daripada segi sesiapa pun, individu mana pun. Sebab kita memegang hak asasi kemanusiaan. Kita faham berkenaan dengan hak asasi kemanusiaan ni, selagi mana dia bernama manusia, selagi mana dia bergelar insan, seburuk mana pun dia, sejahat mana pun dia, keadilan tu mesti diberikan kepada dia jika ada keadilan. Jadi undang-undang negara kita ni adalah sudah jelas, undang-undang dalam negara kita ni sudah adil. Jadi ini adalah satu poin, walaupun ni dia telah membawa kes ni ke mahkamah, tapi ini adalah satu poin berkenaan dengan kedudukan undang-undang dalam negara kita. Jadi kepada individu-individu lain yang nak mempertikaikan tentang undang-undang, nak mempertikai tentang kedudukan, ini adalah satu contoh dan tauladan yang jelas di mata kita, yang mana seseorang individu bukan warga negara mempunyai track record yang sangat kurang memuaskan, tetapi boleh membawa kes ke mahkamah. Jadi ini adalah satu ruang ataupun satu orang kata satu tempat di mana orang-orang begini boleh bersuara untuk mencari keadilan. Tapi insya-Allah, walau bagaimanapun kedua-duanya, orang yang menuntut ataupun orang yang dituntut akan bertemu di mahkamah dan akan mengeluarkan poin-poin masing-masing.